عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون atau kama qal, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu dosa, apabila dia buat satu salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita semua ni, satu dosa, satu kesalahan kita buat, satu titik hitam Tuhan bubuh dalam hati. Sekali kita kecilkan hati mak ayah kita, satu titik. Sekali kita tinggal salat, satu titik. Sekali kita buat tahanan dekat anak bini, satu titik. Sekali kita tersilap makan rasuah, satu titik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa naza', apabila orang yang buat salah tu dia sedang dan dia stop, wastaghfara wa taba, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ini normal tuan-tuan, ini manusia. Allah memang buat manusia ni macam tu. Manusia ni iman dia yazid wa yanqus, tekoh-tekoh iman dia meningkat, tekoh-tekoh iman dia berkurangan. Itu sebab Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina itu, sewaktu dia berzina, dia tidak beriman kepada Allah. Dia berzina, dia sedang, dia rasa silap, dia minta ampun kepada Allah, iman mai balik dalam hati dia. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu pun macam. Hanzalah pernah duduk dalam majlis Nabi bila Nabi SAW cerita pasal dosa, pasal akibat dosa, masuk neraka. Menangis Hanzalah ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia menangis, dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah seorang yang munafik, dia kata. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata pasal dia kata, aku bila berada di dalam majlis engkau, dia kata aku rasa cukup beriman kepada Allah. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersama dengan keluarga, iman aku habis, dia kata. Nabi SAW kata, kalau manusia tidak begitu, Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa, minta ampun kepada Allah. Maknanya nama kata manusia ni mesti ada kesilapan dia. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, innal abda idza akhta'a khati'ah, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah, dia buat satu silap,
nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa naza', apabila dia stop salah tu, dia bertaubat kepada Allah, tidak dia tidak buat salah itu normal, tapi bertaubat itu yang Allah nak. Bila dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, Allah paham balik hitam itu, Allah bersih hati dia daripada hitam itu. Wa in ada, kalau dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat, zida fiha, dia buat dosa, dia tidak bertaubat, dia buat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, buat lagi dosa, dia buat lagi dosa itu, zida fiha, bertambah titik hitam di hati dia, hatta ta'luwa qalb, sehinggalah habis hitam hati dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, wa huwa ar-ran, dan titik hitam itu memenuhi hati dia. Allazi zakarallah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah kata kalla bal rana, di situ ada saktah. Kalla bal, dia kena berhenti dua gerakan jari. Kalla bal rana ala, bacaan saktah macam dalam Yasin pun ada. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala kata jangan begitu. Sekali kita tengok awal surah Al-Mutaffifin itu, Tuhan kata apa? Yang sehingga pada ayat 14 Tuhan kata kalla, jangan begitu. Maksudnya Allah kata apa? Ayat sebelum tu, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat Quran dekat dia, dia kata Quran ini asatirul awwalin. Dia kata Quran ini cerita dongeng. Orang yang tak beriman, bila dibacakan Quran kepada dia, dia bukan kata dia tak percaya saja, dia kata Quran itu asatirul awwalin, ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Dia kata ini fairy tales. Quran ini cerita habuan nak bagi lena tidur saja. Tuhan sebut di dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin, Tuhan kata kalla, jangan kata macam tu. Jangan sekali-kali kamu kata Quran itu cerita dongeng. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi perbuatan yang kamu buat tu menyebabkan hati kamu jadi hitam dan kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang berani buat dosa. Pasal apa? Pasal tak berapa yakin dengan Quran dan hadis yang dia duk baca. Dia baca, bukan dia tak baca. Tak berapa yakin. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia dengar, bukan dia tak percaya, tapi tak berapa yakin. Kerana ketidakyakinan itulah maka manusia terus buat dosa. Dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala kata wailun lil mutaffifin. Celaka besar. Wail ni maksud dia celaka besar. Setengah pihak tafsirkan wail itu neraka wail, satu nama neraka. Wailun, celaka besar, lil mutaffifin, kepada orang yang menipu di dalam bisnes. Ayat ni turun spesifik nak ingatkan orang yang terlibat dalam niaga. Wailun lil mutaffifin, celaka besar orang-orang yang tipu dalam perniagaan. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun,
Orang yang apabila dia beli daripada orang, dia minta supaya timbang dan sukat itu dicukupkan. Kalau dia beli daripada orang, dia make sure timbang sekilo, tak mau kurang sikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia kecoh. Dia tipu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada orang yang terlibat dalam menyaga, jangan buat macam tu. Maknanya menipu dalam menyaga ni salah besar. Bukan dalam menyaga sukat timbang saja, dalam apa bisnes sekalipun, tipu itu salah besar. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Tuhan kata, tidakkah mereka tu tahu kata esok mereka akan dibangkitkan di hari akhirat. Tuhan kata manusia yang duk menipu, yang duk buat kerja, duk cheating ni, dia tak ingatkan dia hidup, dia akan mati, lepas mati dia akan dibangkitkan untuk cerita panjang. Sekali lagi saya akan sebut. Manusia tak ingatkan kata hidup ini bukan hidup mati tutup cerita. Hidup ini very temporary, sementara aja. Mati baru nak start cerita panjang. Liyaumin azim. Tuhan kata bangkit esok untuk menghadapi satu hari yang sangat besar. Kita hidup, kita mati. Mati itu starting point. Mati itu starting point. Bukan berakhir segala-galanya, tapi nak bermula satu episod panjang. Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama, pintu gerbang pertama alam akhirat. Mati itu baru nak start cerita. Kita dah ingat mati ini sudah habis, tutup cerita. No, mati itu baru nak start cerita. Cerita yang lebih panjang daripada cerita dunia. Dibangunkan manusia ini liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari yang besar. Besar apa? Hari yang besar huru-haranya. Huru-hara. Besar apa? Hari yang besar ketakutannya. Kalau atas dunia kita biasa melalui satu ketakutan, itu bukan bandingan dengan ketakutan akhirat. Besar apa? Besar kegerunannya, gerun. Bermula seawal masuk kubur itu, cerita gerun sudah bermula. Besar apa? Besar akibat yang akan menimpa manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tuhan kata hari di mana manusia ini akan disuruh berdiri di depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Kena bangkit berdiri di depan Allah. Duk tunggu tak tahu apa nak jadi. Di mahsyar, kaki berdiri di atas kaki. Kaki kita tak jejak tanah. Kaki kita berdiri di atas kaki orang. Kaki kita orang berdiri di atas kaki kita. Dahsyatnya keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Kalla, Tuhan kata, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Tuhan kata jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan menipu. Kamu duduk dalam apa bidang, kamu duduk dalam apa profession, kamu duduk dalam apa kerja pun, jangan menipu. Kalla, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya rekod kriminal kita disimpan di satu tempat yang bernama sijjin. Kita ada dua rekod, tuan-tuan. Kiraman katibin, ladaihi raqibun atid. Pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Tulis kebaikan dan tulis
rekod kriminal. Yang rekod kriminal ini, rekod itu disimpan di satu tempat yang Allah panggil sijin. Sin, jin, ya, nun. Sijin. Apa makna sijin? Sijin makna dia penjara, makna dia bilik kebal. Kan kita baca hadis Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hak kita duduk ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan, dunia ini sijnul mu'min, dia penjara orang-orang yang beriman. Kita memilih untuk jadi orang Islam, kita memilih untuk jadi orang yang beriman, kita memilih untuk ubah akaun EPF kita daripada konvensional kepada syariah. Kita memilih untuk jadi orang Islam yang beriman. Bila dia beritahu, tengok-tengok dividen syariah punya sikit, dividen hak geng yang tak ambil cara Islam punya banyak. Jadi orang yang dah pindah daripada konvensional kepada syariah ni tak puas hati. Dia tu nak suruh orang pindah pergi ke syariah apa? Korang dapat, geng nu dapat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Kita very limited. Kita terhad. Kita tak boleh nak masuk melabur di semua kaunter. Kita hanya boleh labur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja. Geng nu dapat banyak pasal apa? Pasal dia rancak. Dia rancak. Dia boleh labur di Genting, dia boleh labur di Magnum, dia boleh labur di Sport Toto, dia boleh labur di Carlsberg. Dia boleh dapat income yang banyak. Tapi hak Islam ni nak tunggu Nestle produk, nak tunggu kurang. Habis pasal apa? Pasal Nabi sudah abang. Nabi kata dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Kita teringin nak buat, cek-cek tengok, oh tak boleh, syubhat. Kita teringin nak buat, cek-cek tengok, oi haram, tak boleh buat. Kita teringin tapi tak boleh buat. Pasal apa? Kita di penjara. Tapi kita susah di atas dunia, di akhirat kita senang, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jangan begitu, jangan menipu. Kerana apa? Kerana rekod kriminal manusia ini Allah simpan di satu tempat yang dipanggil sijjin, dipanggil penjara, dipanggil bilik kebal. Simpan di situ, tak ada siapa boleh menyusup masuk nak pergi pindah, nak tukar daripada kriminal bagi jadi pahala. Tak boleh. Allah simpan di tempat yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adraka ma sijjin, ini style uslub Al-Quran. Dia sebut satu perkataan, dia tanya, wa ma adraka ma sijjin, hang tahu tak yang kata sijjin itu apa? Dia tanya. Kitabun marqum. Sijjin itu, bilik kebal itu ialah satu tempat yang kitab-kitab kriminal, kitab-kitab buat dosa ini ditaruh di situ. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata celaka besar hari ini, yakni hari akhirat esok, kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia, dia mendustakan. Dia mendustakan. Dustakan apa? Tuhan kata allazina yukadzibuna biyaumiddin. Dia mendustakan hari akhirat. Bila diceritakan kepada dia, kata kita lah ni baru dah ada level 3 kalau kita duk main game. Duk main game ni dia naik satu level, level 2, level 3, level 4, level tak tahu level apa nak habis ni. Yang kata Roblox ni. Tak tahu nak pergi level berapa. Kita hidup lah ni baru level 3. Mula dengan alam roh, dia pergi kepada alam rahim. Rahim mak kita. Kita duduk dalam perut mak. Kita keluar alam dunia. Ni kita lah. Lepas ni alam kubur. Semua orang akan lalu benda ni. Bila? Tak tahu. Tak tahu bila. Last 2 weeks, kawan classmate saya sekolah Form 1 sampai Form 5. Daripada Irsyad pergi sampai College Islam. Sama batch.
Dia orang corot tokun. Alah, corot tokun yang dia buat main-main. Dia orang corot tokun. Lepas dah posting kerja, pergi duduk di Sungai Siput. Settle down sana. Beli apa yang patut di sana dengan dusun terayan, dengan kelapa sawit, apa dia jenis suka macam tu. Duduk sana. Dia ambil pencen awal. 58 pencen. Duk elok sihat. Dalam WhatsApp group. Duk masuk posting sekali sekala. Ceria. Dia satu orang baik, orang bagus. Lepas tu satu kawan sudah post 2 minggu lepas, sahabat kita meninggal. Saya private dekat dia. Saya tak masuk dalam grup. Saya private kat dia. Saya kata, berita kematian ni better you double check. Kawan pakai doa inna lillahi. Tengok hidup lagi. Tak ke karut. Better you double check. Maksudnya dia sihat. Saya kata. Sahabat saya kata, no. Adik dia bagi tahu. You double check. Saya kata. You double check. Okey. Kata. Dalam pada tu, saya pun double check. Nombor dia ada dalam grup tu, saya call nombor tu. Tengok, perempuan angkat. Okay. Saya pun, Assalamualaikum. Tanya nama dia, ada ke? Menangis. Punya anak yang angkat tu. Kata, ayah, baru meninggal, dia kata, Zuhur tadi. Terkejut, tuan-tuan. Duk sihat. Zuhur tadi. Ayah sakit apa? Tak ada apa. Pagi tadi, lepas dia pergi subuh, balik, dia kata dekat mak, rasa tak sedap badan. Macam tu ya. Pegang tengok, tak demam, tak apa. Dia kata rasa tak sedap badan. Tak apalah, rest lah kata. Zuhur meninggal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu level 4. Alam kubur. Kita tak tahu, tuan-tuan. Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Jiran-jiran kita tak tahu. Adik-beradik kita tak tahu. Kita punya ending macam mana? Tak tahu. Nak mati tak gaduh sakit, tak disyaratkan sakit. Nak mati tak disyaratkan tua. Nak mati tak disyaratkan pencen. Tak ada syarat. Syarat dia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai dia punya time, tak ada awal, tak ada lewat. 1 second pun Tuhan tak bagi. Benda ni saja kalau kita ambil serius, kita fikir, sudah cukup untuk menginsafkan kita. Kita tak tahu kita bila, kita tak tahu kita punya ending macam mana. Tengah duk lupa kat Tuhan ke, dia nak ambil kita tak tahu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Level 4, alam kubur. Lepas itu tunggu kiamat. Itu level 5. Bila nak kiamat, Allah saja yang tahu. Nuh hak mati daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, hak mati daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Nak bangkit bila tak tahu lagi. Kiamat baru mula cerita dia. 6, level 6, hari kebangkitan, yaumul ba'ts dia panggil. Hari kebangkitan semula. Bila ditiupkan sangkakala kiamat, bila ditiup sangkakala kedua, bangkit. Dan kita tak tahu kita nak dikebumikan di mana, tak tahu. Selama lama tak pernah pergi mana, duduk di kepala batas ni lah. Mana pun tak pernah pergi. Tiba-tiba hari tu teringat nak pergi mana ke? Pergi meninggal di sana. Di mana dikebumikan, di situ bangkit. Naik level 7, padang mahsyar. Dia mula, dia duduk start dah. Ni yang katakan hari azim, yang dikatakan hari besar. Dia nak main ni semua cerita-cerita, nak bagi kita jadi takut setakut-takutnya ni. Dia start dah. Kiamat cukup menakutkan, hari kebangkitan sangat menakutkan, padang mahsyar sangat menggerunkan. Semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Hang tengok aku tengok hang. Tak ada siapa malu kat siapa pada hari itu. Kerana masing-masing duk sibuk fikir apa nak jadi kat dia.
Bila Nabi SAW cerita benda ni, Aisyah tanya Nabi. Bila Nabi kata kita bangkit esok ni, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada pakaian. Dia kata. Nabi kata, hari itu tak ada fikir malu dah. Hari itu fikir takut. Ni tak tahu apa nak jadi. Dihimpunkan di padang mahsyar. Level 8, duk tunggu syafaat. Siapa yang nak bagi syafaat? Syafaat maksudnya pertolongan. Siapa nak tolong kita? Allah kah? Nabi kah? Mak kita kah? Ayah kita kah? Siapa ni nak bagi syafaat dekat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Level 9, hisab amalan. Baru nak hisab amalan kita. Level 10, serah rekod amalan. Ini duk pergi satu ni, Allah yang tahu macam mana takutnya manusia pada hari itu. Kita dah baca banyak kali, dah cerita macam mana orang yang nak terima rekod kanan ataupun kiri di luar daripada kontrol dia, beyond dia punya kontrol. Dia tak boleh suka-suka sambang dengan tangan kanan. Allah tentukan kalau rekod dia elok, tangan kanan lah yang akan ambil. Tak elok, tangan kiri yang akan ambil. Dia main level 11, baru pergi mizan, baru pergi timbang amalan. Dia pergi level 12, dia pergi kepada telaga Nabi SAW, Al-Haud, telaga Nabi. Tak sampai syurga lagi, tak sampai lagi, baru sampai telaga Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar, dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni 'alal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku orang pertama yang akan sampai di telaga aku. Nabi orang yang first kali sampai di telaga dia. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Nabi kata bila sampai aku dapat tengok ni umat-umat aku, hampa semua ni duk mai kat aku, pakat duk mai. Wa sayukhadhu unasun duni. Tapi ada di kalangan anak mai ke telaga aku tu, Nabi kata tiba-tiba dihalang, tak boleh pergi. Tuan-tuan, dia rasa dia orang Islam, dia rasa dia mati sebagai seorang Muslim. Tiba-tiba di sana nampak Nabi, nampak telaga Nabi, nak pergi, tiba-tiba malaikat tahan, U-turn, tak boleh pergi. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi bila tengok, Nabi SAW kata, fa'aqul, aku kata dekat Tuhan, ya Rabbi minni wa min ummati. Nabi bila tengok, nampak kita duk mai, nak mai dekat dia, dekat telaga dia, tiba-tiba malaikat tahan, tak bagi mai. Nabi SAW yang kata sayang kat kita ni, dia nampak kita tak boleh mai, dan dia kata dekat Tuhan, dia kata ya Rabbi, Tuhan, dia kata itu umat aku. Fa yuqal ama sya'arta ma amilu ba'dak. Tuhan kata dekat Nabi SAW, Muhammad, engkau tahukah sepeninggalan engkau apa dia buat? Engkau tahukah sepeninggalan engkau, lepas engkau wafat, apa dia ni buat? Apa Syamsuri buat lepas engkau wafat? Tuhan tanya. Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala a'qabikum. Tuhan kata wallahi, dia bersumpah dengan nama dia. Tuhan kata dia ni sepeninggalan engkau, dia murtad. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, jangan buat pasal. Dia main cerita butterfly, dia main cerita apa. Allahu Akbar. Menunjukkan sudah apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, duk main dah. Pi berlarak seronok sama dengan agama lain. Jadi apa benda ni? Mengaji agama daripada peringkat kindergarten, masuk pusat asuhan Islam, masuk sekolah ada pendidikan Islam, sampai menengah form 5 mengaji Islam, tak reti. Benda fundamental, benda basic, benda tak reti. Apa
Apa nak jadi? Tapi Nabi SAW, dia duk ingat umat dia. Dia kata, ya Rab, ummati. Dia kata, ya Allah, itu umat aku. Tuhan kata, wallahi, sepeninggalan engkau, dia murtad daripada agama Islam. Kata rawi hadis ini, fakana ibnu Abi Mulaikah yaqul. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini, bila dia dengar cerita macam tu, dia terus doa. Dia kata, Allahumma inna na'udzubik an narji'a ala aqabina. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta berlindung kepadamu, ya Allah, janganlah masuk kami dalam kalangan orang yang murtad. Au an nuftina an dinina, janganlah fitnah kami terhadap agama kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi bila dengar cerita macam ni, takut terus doa, minta, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku dengan keluarga aku pergi jadi macam tu. Kita takut tak hari ni tuan-tuan? Kita takut tak anak kita duk mengaji di England, anak kita duk mengaji di US, anak kita duk mengaji di Australia, anak kita duk mengaji di Mesir, anak kita duk mengaji di Jordan, anak kita duk mengaji di Morocco, anak kita duk mengaji di Indonesia, anak kita duk mengaji di Istanbul. Ada kita pernah takut dengan akidah mereka? Kita takut kadang dengan akidah. Kita tahu pergi hantar dia di airport, abang jaga diri nak sampai Kuala. Pernahkah lama-lama sekali kau abang sembahyang dah hari ni? Abang duduk di sana, abang ada duduk dengar dah agama apa, kuliah-kuliah apa, abang duduk pergi tak? Pernahkah kita ambil itu sebagai satu benda penting? Kita hantar pergi segala keratan ceramah-ceramah agama dekat anak kita. Kita hantar, lepas tu esok kita cek balik. Abang dengar dah kemarin ustaz tu kata apa? Kalau kita tak dengar pun, kita hantar tu, dia buka nak tunjuk kat ayah dia, kata dia buka lah. Dia tak dengar. Esok cek balik. Abang dengar dah kemarin ustaz tu kata apa? Abang faham dah ustaz tu kata? Menunjuk kata kita ambil berat agama. Kita tak kisah benda ni. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bila dengar Nabi cerita macam ni dan doa, Allahumma inna na'udzubik, ya Allah, minta berlindung daripada jadi macam tu, an narji'a ala aqabina, sehingga kami ni jadi sampai murtad, sampai tinggal agama, minta jauh daripada benda ni. Au an nuftina ala dinina, janganlah sampai kami difitnah dengan agama kami ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian para sahabat Nabi ambil berat tentang apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa? Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang berdusta ini adalah orang yang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan cerita hari kiamat. Dia tak percaya. Hak kita duk habang ni, duk ada berapa peringkat tadi ni, sampai peringkat 10 serah rekod, peringkat 11 mizan, peringkat 12 sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ambil kisah. Baru pergi level 13, baru sampai sirat, yang dikatakan sirat, titi yang dibentangkan di atas neraka. Daripada tebing balik ni sampai tebing balik ni, di bawah itu neraka. Semua manusia tanpa kecuali kena lintas. Semua manusia tanpa kecuali kena lintas. Sekali lagi kita akan baca hadis cerita pasal sirat. Allah buat satu titi, yang titi itu Allah kata titi yang menggelincirkan. Senang-senang boleh tergelincir jatuh, senang-senang. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia, dia lintas titi itu, seberang nipis seberang sana, satu kelip mata sudah sampai sana. Ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas kuda yang terpilih, ada yang sepantas penunggang kuda yang cekap, ada yang sepantas orang berlari 100 meter, dan ada yang mengesot, menyeret nak pergi balik sana. Dan ada yang berjaya sampai dalam keadaan elok, segar, bugar. Ada yang berjaya sampai tapi daging badan terkopak sana sini, kerana di kiri kanan titi sirat itu Allah sediakan kalalib. Nabi kata kalalib, pencangkok. Kita duduk lintas pergi, dia duduk cakok. Ada yang sampai ke seberang sana tapi rabak badan dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita-cerita ni lah golongan al-mukazzibun tak percaya. Ni hak kita duk habang ni, ini sumber dia daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi ada orang dengar, dia tak percaya. Dia kata apalah ini semua cerita dongeng, asatirul awalin. Ini cerita dongeng orang dulu kala. Apa depa ni? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tuhan kata, dan tidaklah orang yang tak percaya benda ni, melainkan depa ni mu'tad. Mu'tad maksudnya degil. Saja degil, tak mau percaya. Athim, dan orang yang sangat berdosa. Iza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada depa ayat-ayat Quran ini, qala asatirul awalin. Dia kata ini semua cerita merepek, tak payah percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah ayat 14 hak keluar dalam hadis tadi, dia kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pasal apa jadi macam tu? Pasal manusia ni sendiri, dia sendiri membiarkan diri dia, hati dia dipenuhi dengan titik-titik hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Neraka ni dahsyat tuan-tuan. Ni bukan cerita main-main. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Fayusbaghu fi an-nar sabrah. Thumma yuqal, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu sabrah fi al-jannah. Fayuqalu lahu, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Fayaqul, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatun qat. Shiddatan qat, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Allah nak cerita yang kata syurga dengan neraka ni ekstrim. Ekstrim. Nabi kata, dia ambil satu orang yang dia ni nak kena masuk neraka. Tapi dia ni masa hidup di atas dunia dulu orang paling kaya. Atas dunia dulu dia orang paling kaya. Senang lenang. Duduk dalam kemewahan. Mati masuk neraka. Fayusbaghu fin nari sabrah. Malaikat ambil dia, pergi celup dia dalam neraka sekali, angkat naik, pergi celup dia. Dia tak pergi kenal lagi segala lipan bara, ulang, segala rantai besi, semua tak kenal lagi. Saja pergi celup saja dalam neraka, angkat keluar. Summa yuqal, kemudian ditanya dia, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Tanya dia ni, hang pernahkah tengok kesenangan? Tanya dia. Hal marra bika na'imun qat? Hang pernahkah rasa senang? Pernah tengok ke? Pernah rasa ke senang? Dia di atas dunia dulu orang paling senang, orang mewah. Sekali celup dalam neraka, angkat naik, tanya dia, hang pernahkah tengok kesenangan? Hang pernahkah rasa senang? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Dia kata, ya demi Allah, saya tak pernah tengok kesenangan, apatah lagi nak rasa kesenangan. Saya tak pernah, saya tak tahu apa itu senang. Yang saya tahu susah. Pasal dia kena celup dalam neraka sekali. Hadis ni nak abang dekat kita apa dia? Neraka ni dia boleh erase, dia boleh delete semua
semua ingatan kita tentang keseronokan. Sekali celup aja, lupa habis kesenangan. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lepas tu pi ambil pula satu orang yang di atas dunia dulu susah, miskin, hidup melarat. Ni geng ni EPF tinggal RM10 ni. Susah, tinggal RM10 dia minta nak bawa keluar lagi. Bawa keluar apa tinggal pun RM10 tak boleh bawa keluar dah. Duit buku RM10 tu. Susah dia di atas dunia ni, susah sampai dia terlupa kata tinggal RM10. Dia duk minta nak keluar lagi. Di hari akhirat esok, dia ni jadi ahli syurga. Allah suruh malaikat pergi celup dia dalam syurga sekali. Celup aja. Belum makan lagi buah-buah syurga. Belum menikmati lagi bunyi-bunyian dalam syurga. Belum lagi. Celup sekali aja dalam syurga, bawa keluar. Ditanya kepada dia ni, ya benar Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hang pernahkah tengok kesusahan? Hal marra bika syiddatun qat? Hang pernahkah rasa susah buang sekali? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Dia kata, demi Allah, aku tak pernah susah. Aku senang. Dia lupa RM10 dalam EPM ni. Dia lupa, tuan-tuan. Satu celup dia dalam syurga, lupa segala kesusahan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak bagi tahu dekat kita apa dia? Syurga dengan neraka ni ekstrim. Neraka ni ekstrim azab. Kena lupa habis segala nikmat. Syurga ni ekstrim nikmat. Kena lupa habis segala susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main dengan apa yang Allah cerita dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu, kita tak boleh lari daripada kena dhammah, dia panggil, kena himpit dalam kubur. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah, kata dia an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, hadza alladhi taharraka lahu al-'arsh wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhammah summa furrija anhu, atau kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ini orang ni, Nabi menghadiri satu pengkebumian, satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Tak rajin dengar Sa'ad bin Mu'az, tak rajin dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas kita selalu dengar. Okay? Sa'ad bin Mu'az kita tak rajin dengar. Macam kuliah kita Al-As itu cerita pasal satu orang sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat lain, Nabi kita sagi kod pintu tu akan masuk satu orang ahli syurga. Ingat dia? Masuk mai. Esok Nabi kata agak saya lagi nanti masuk pintu tu seorang ahli syurga, Syekh ni juga masuk. Lusa dia juga. Dia siapa? Dia bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia bukan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia bukan Abdul Rahman bin Auf. Dia bukan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, yang nama-nama hebat ni, bukan. Dia satu nobody. Dia Mr. Nobody. Dia satu personality yang tersembunyi. Tiba-tiba Nabi sebut, sahabat excited, rasa impress, rasa nak tahu apa amalan dia ni, apa istimewa dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ni pula kita tengok apa dia? Sa'ad bin Mu'az, hari dia mati, Nabi hadiri pengkebumian dia. Dia letak mayat dia masuk dalam liang. Nabi kata hadza allazi taharraka lahul 'arsh. Nabi kata ni, Sa'ad bin Mu'az ini, kematian dia menyebabkan arash bergerak.
Tuan-tuan, ini dahsyat. Siapa dia ni? Kematian dia, arash Allah itu bergegang. Baca syarah hadis. Apa maksud ni arash bergegang ni? Oh, malaikat seronok nak sambut roh dia naik ke langit. Malaikat ni ahlus sama. Malaikat ni dipanggil penduduk langit. Malaikat kerja dia apa dia? Memikul arash. Seronoknya malaikat dengar kata Sa'ad bin Mu'az mati. Itu bergegar arash. Kata di dalam syarah hadisnya begitu. Wa futihat lahu abwabus sama. Tidak cukup kematian dia itu menggegarkan arash kerana malaikat semua seronok. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata wa futihat abwabus sama. Langit tujuh lapis, buka pintu semua. Tunggu roh naik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Tuan-tuan, wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan ada 70,000 malaikat welcome dia. Dahsyat ni. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'adz ni. Mati, dia masuk dalam liang saja. Kita ni, kawan kita ni, hangpa tahu dah aku nak abang, Allah beritahu dekat aku, dia mati hari ini, arash Allah bergerak, bergegar, pintu langit tujuh buka, roh dia naik. 70,000 malaikat line up nak welcome dia. Laqad dhamma. Nabi kata sekarang dia sedang dihipit oleh kubur. Allahu Akbar. Satu orang sahabat Nabi yang begitu punya hebat, tiba-tiba Nabi SAW kata dhamma, dia ni sedang dihimpit dalam kubur. Itulah hadis SAW cerita orang yang masuk kubur ni kena himpit hatta takhtalifa adla'u. Nabi kata dil' ni tulang rusuk ni takhtalif. Yang kata himpit kubur ni, bila dia himpit ni tulang rusuk dia boleh pergi jadi macam tu. Manusia hebat yang begitu istimewa yang disebut kata malaikat. Biarlah untuk dia. Allahu Akbar, tuan. Inilah yang sebut tadi. Ini cerita yang menakutkan. Tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Siapa pun dalam dunia ni tak tahu. Kita nak kenal macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis lain riwayat pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadzal abdu salih. Ni hadis lain. Bila letak aja mayat Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata, la hadzal abdu salih. Nabi kata, ini orang saleh. Tuan mau apa lagi, tuan-tuan? Nabi endorse. Nabi kata ini orang saleh. Nabi kata, maknanya confirm dia saleh. Nabi kata la hadzal abdu salih. Nabi kata ini orang saleh, allazi taharraka lahul arsh, yang kematian dia menyebabkan bergegar arash. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit semua terbuka. Syuddida alaihi, tapi dia dipenyet, dia dihimpit di dalam kubur dia. Fafarrajallahu anhu, Allah rilis, dan itulah sekali dia kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'din yauma mata wa huwa yudfan. Itu kata-kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az ketika dia dikebumikan. Nabi kata masa dia dikebumikan. Allahu akbar. Tuan-tuan, siapa dia Sa'ad bin Mu'az ini? Dia orang Madinah. Dia orang Madinah daripada suku Aus. Kan dia ada Aus, dia ada Khazraj. Dia daripada suku Aus, daripada Bani Al-Ashhal. Nama Bani dia Bani Al-Ashhal. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pergi siapa dulu? Kita baca kuliah lah dulu. Mus'ab bin Umair. Lupa lah, buat bergerak mulut pergi lah, tak betul pun tak apa. Kan? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pergi, dia punya orang kanan dia, orang kepercayaan dia dulu, pi untuk terang Islam dulu kepada penduduk Yasrib. Masa tu Madinah belum nama Madinah, nama Yasrib. Dia hantar Mus'ab bin Umair. Kuliah kita hal lepas. Siapa dia Mus'ab ni? Kita cerita sikit hari tu ni. Siapa dia? Anak orang kaya Mekah. Anak orang kaya Mekah. Kaya sungguh mak dia ni. Macam-macam riwayat mai cerita kekayaan mak dia ni. Ada yang kata 1/3 kekayaan yang ada di Mekah tu mak dia punya. Hebat ni yang kata mak Mus'ab ni. Dan Mus'ab anak tunggal. Memang dia mewarisi. Bila Nabi Yasrib di pada masa itu, Sa'ad bin Mu'az yang kita cerita macam Aras ni, dia belum Islam. Dia orang besar di Madinah. Dia ketua Bani Ashhal. Dia ketua. Dia ni buat apa? Dia duk monitor. Orang duk main habang kadang ni kata ada orang luar main ni. Dia kata main duk bawa baru main dalam kawasan kita. Ada dia datang satu orang kanan dia. Hang pisat tengok siapa dia ni. Dia duk usah tengok. Rupanya yang duk escort Sa'ad bin Mus'ab bin Umair di Madinah ni rupanya sepupu kepada Sa'ad bin, wah tak ingat dah, baru sebut Sa'ad bin Umair, tak ingat dah. Sepupu dia sendiri rupanya dah masuk Islam, pergi duk bawa Mus'ab, pergi duk awak ni. Mai habang balik dekat dia, dia kata, bos, sepupu bos orang kuat dia. Oh, dia kata, ya ke? Ya. As'ad bin Zurarah nama sepupu dia. As'ad bin Zurarah yang duk ikut Mus'ab ni. Tak apa, dia kata. Dia hantar orang kanan nama Usaid. Kata Usaid, hampir jumpa dia ni. Pitanya dia apa? Ni, Sa'ad bin Mu'az belum masuk Islam. Hampir. Tuan-tuan, kita belum baca kitab lagi. Kenapa kita dia ni lupa. Tanya dia mau apa, dia nak cari apa dalam kampung kita. Orang kanan dia yang nama Usaid bin Khudair ni sampai di depan bawa tombak buat dia cacap sampai depan Mus'ab bin Umair. Dia tanya Mus'ab, apa mau ini? Mus'ab kata, kalau boleh duduk saat saya boleh terang. Okey, tak apa. Dia duduk. Mus'ab ni yang kita habaq dalam kuliah last itu, dia ni gigi dia jarang. Bila dia bercakap, nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah. Ini Mus'ab bin Umair. Nabi pilih tak silap. Mus'ab tak explain pasal Islam. Dia kata, Mekah kami Allah Alaihi cakap elok-elok.
Orang kanan Sa'ad bin Mu'az yang bernama Usaid, dia dengar. Daripada awal sampai habis Mus'ab terang dekat dia. Terus dia kata dekat Mus'ab, dia kata, kalau saya nak masuk Islam macam mana? Terus macam tu. Satu session aja jumpa Mus'ab bagi sekali penerangan aja. Terus dia kata, kalau aku nak masuk Islam macam mana? Dia berkata, tak ada susah apa, mandi, bersihkan diri, pakai pakaian yang bersih. Satgi kami bagi syahadah, lepas tu sembahyang 2 rakaat. Okey, dia kata, masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia balik pergi dekat Sa'ad bin Mu'az. Dia ada dengan geng Bani Ashhal ni. Dia ni balik pergi. Sa'ad bin Mu'az bila tengok dia ni domel daripada jauh, dia kata, dia ni nampak lain macam. Nampaklah. Selalu semua kaki ayai semua. Satu main nampak cutting pun dah jadi lain macam. Dia kata, apa berita hang bawa? Usaid kata apa? Okey, aku dah jumpa. Nama dia Mus'ab bin Umair. Dia ni ikut Muhammad di Madinah. Bos, cerita macam ni, saya dah masuk Islam. Oh cik, dia kata, aku hantar hang pun pi ikut juga apa? Tak boleh pakai, dia sendiri pi. Sa'ad bin Mu'az, cerita kawan hak mati yang aras bergegang ni. Dia sendiri pi. Tombak bawa juga pi. Dia duk mai tu, sepupu dia As'ad bin Zurarah kata dekat Mus'ab, dia kata, ini sepupu aku kenal dia. Yang ni, dia kata, kalau hang boleh terang dekat dia macam hang terang dekat Usaid tadi ni, bukan dia masuk Islam, satu Bani Ashhal akan masuk Islam. Dia ni very powerful. Dia kata dia kata B. Orang percaya dia, orang akan ikut dia. Tak apa, Mus'ab kata tak apa. Sampai macam tadi juga, Mus'ab kata, duduk, saya boleh terang semua apa yang, kalau boleh terima, alhamdulillah. Kalau tak boleh, saya minta diri, saya balik ke Mekah. Very gentleman. Bila terang, jadi Usaid juga dia pun. Dia kata, kalau saya nak masuk Islam, lagu mana? Dia ni kata, tak apa, mandi, pakai bagi bersih apa semua cantik. Sekali lagi mai kita bagi asyhadu an la ilaha illallah, sembahyang 2 rakaat. Okey, dia dah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az balik dekat kaum dia pandai pula tengok air ini seorang lagi nampak. Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Dia kata, kalau hampa percaya kat aku, hampa ikut aku, kita masuk Islam. Menaru pakai amai asyhadu an la ilaha illallah, satu Bani Ashhal tanpa kecuali seorang pun semua masuk Islam, baik laki-laki baik perempuan. Itu jasa dia. Lepas itu mai perang Badar dia join, mai perang Uhud dia join, mai perang Khandaq, perang yang ketiga berlaku pada tahun 5 Hijrah. Mai perang Khandaq dia jadi cerita di situ. Dia kena panah di tangan dia. Dalam hadis kata betul-betul kena urat darah, urat besar dia. Bila kena tak boleh nak stop bleeding. Tak boleh nak stop bleeding. Nabi cuba rawat luka dia. Nabi cuba rawat dengan menggunakan besi panas. Dulu cerita besi panas ni dia panggil kai. Al-kai, alif lam kaf ya, al-kai. Berubat pakai besi panas. Dia panaskan besi, dia pak di tempat sakit tu. Cerita pengubatan besi panas ni ada dalam beberapa hadis. Satu hadis kata Nabi buat. Nabi rawat orang dengan kaedah al-kai, besi panas. Satu hadis kata, Nabi kata kalau hampa boleh elak daripada guna pengubatan besi panas, itu lebih baik. Satu hadis pula Nabi melarang berubat dengan besi panas. Dia ada 3 hadis. So ulama ambil kesimpulan kata apa? Tu sah berubat dengan besi panas. Tapi ada hadis kata Nabi guna cara tu untuk merawat. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Nabi guna tombak yang dipanaskan, letak di tempat luka dia. Elok sat aja. Lepas tu bengkak. Dalam hadis serta hadis yang sahih, bengkak. Lepas tu jadi lagi. Dalam keadaan tu, dalam keadaan luka dia duk jadi makin membengkak apa semua, dia pergi jadi hakim membicarakan geng Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi dalam perang Khandaq. Bani Quraizah dah janji akan pertahankan Madinah dan pertahankan Nabi.
Bila Quraisy mai serang daripada arah utara, Nabi pergi bertahan di sana. Salman Al-Farisi suruh buat bagi mereka boleh masuk. Bani Quraizah ni tiba-tiba belot, mereka nak attack Nabi kat belakang. Berita ni Nabi dandan tarik pasukan dia pergi blok mereka ni pula, menyusahkan Nabi. Bila habis Khandaq, Nabi kata mereka ni mesti dibicarakan. Ini pengkhianat. Mereka mesti dibicarakan. Bila nak bicara mereka minta kami mau dia jatuhkan hukum macam tu. Nabi kata Allahu Akbar. Jatuhkan hukum diperkenalkan kepada Muaz. Hukum keadaan sakit dia makin teruk, akhirnya dia mati bersebab musababkan dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad bin Muaz ini mati bergegar arash, terbuka langit. Dan dia ni satu orang yang matilah dia. Nabi masih tak boleh lupa dekat dia lagi. Nabi masih tak nak lupa dekat dia lagi. Satu hari daripada Nabi tak boleh lupa lagi kat dia. Nabi kata, hampa kata ni jubah ni cantik. No. Lagi cantik sapu tangan Sa'ad bin Muaz di dalam syurga. Ulama hadis kata apa? Itu endorsement daripada Nabi. Dia memang nama dia ada dalam syurga dah. Mai lagi satu pula cerita apa? Ketika mayat dia, ni cerita mayat dia diusung waktu nak pergi dikebumikan. Dibawa mayat dia nak pergi ke bumi. Di antara orang yang terlibat mengangkat mayat dia tu ada orang-orang munafik. Munafik ni orang tak kenal, nampak dia macam beriman tapi sebenarnya munafik. Ada di kalangan hadis usung mayat Sa'ad bin Muaz ini munafik. Bila depa usung kata apa? Qalal munafiqun ma akhaffa janazata. Orang munafik ni terkeluar di mulut. Dia kata apa? Awak ringan sangat mayat dia ni. Ma akhaffa janazata. Ringan mayat dia ni. Pasal apa? Cakap munafik ini orang pergi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal malaikah kanat tahmiluh. Nabi kata malaikat tolong bawa jenazah itu, tolong usung. That's why hampa rasa ringan. Kerana malaikat doa ada kot celah-celah tu, tolong usung jenazah dia. Subhanallah tuan-tuan. Cerita Sa'ad bin Muaz ini sangat dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kita nak beritahunya apa? Macam tu punya hebat Sa'ad bin Muaz, kena juga dengan himpit kubur. Siapalah kita? Siapalah kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita dia apa? Sekali garap dengan 14 hari lagi nak puasa. 14 hari lagi nak puasa. Ramadan ni satu bulan bonus Tuhan bagi kat kita. Tuhan akan bagi pengampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan Ramadan ini. Kita dah baca dah cerita tadi ni, macam mana orang yang berdosa dititik satu titik hitam. Bila titik hitam penuh, dia akan jadi orang yang mendustakan ayat Quran. Semua kita dah baca. Kita dah baca dah cerita macam mana sahabat Nabi Sa'ad bin Muaz jadi satu orang yang hebat. Kita tak boleh pergi sampai level Sa'ad bin Muaz ni. Kita boleh bagi korang dosa kita, kita boleh bagi naik darjat untuk senang masuk syurga pun dah cukup. Bila masa kita nak buat ni? Ramadan ni. Ramadan ni tuan-tuan, satu kita kena jaga apa? Tarawih jangan miss. 30 hari, kalaulah 30 hari malam Ramadan, 30 malam tarawih, jangan miss. Tak boleh buat masjid, buat di surau, tak boleh buat di surau, buat di rumah. Jangan miss tarawih walau satu malam.
Jangan miss sahur. Kerana pada sahur itu ada barakah, Nabi kata. Jangan miss. Jangan miss tahajud ketika bangkit bersahur. Bangkit pergi awal sikit, 2 rakaat aja tahajud. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas itu turun pergi makan apa sikit, cukup, tunggu subuh. Jangan miss benda-benda ni semua. Pasal apa? Kita kesuntukkan masa. Kita kesuntukkan masa dan kita tak tahu bila time kita. Tak mahu dah duk tanam azam, duk berjanji, tak mahu dah. Orang putih kata apa? Dia kata efforts better than promises. Duk promise, duk janji, duk berazam ni semua merepek. Put an effort. Letak satu usaha. Tak mahu dah duk merepek janji. Orang kata apa? Dia kata azam tahun baru ni ataupun azam nak beramal bulan Ramadan ni umpama sampan. Dia kata umpama sampan, macam perahu sampan. Pasal apa? Biasanya ke laut. Dia kata oh, ni pandai betul dia ni. Dia kata azam tahun baru, azam nak beribadat bulan Ramadan ni semua umpama sampan. Kita bagus duk baca kan? Biasanya ke laut. Dia kata tak jadi. So kali ni kita nak kena ada satu usaha nak buat. Tak mahu dah duk janji-janji. Mau janji apa tapi buat. Daripada janji tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ramadan 14 hari lagi, kita pun dah tak sabar tunggu. Masuk saja. Radhiyallahu anhu, dia kata Allah Nabi sallallahu alaihi turo zuhuruha min butuniha wa butunuha min wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam. Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dalam dia buka bertam resort. Kalau tak ada bilik, buka pintu boleh terjun dalam kolam tu. Allahu Akbar. Kita dengar-dengar tanya lah semalam tu. Lagi dahsyat daripada Hard Rock. Buka pintu, live terus masuk dalam kolam. Sesungguhnya min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bilik ini bilik see-through. See-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Lah hotel-hotel lah duk ambil dah konsep ni, konsep syurga ni. Kan? Yo ni arkitek yang duk buat drawing hotel, depa pun duk baca agak benar ni. Macam mana nak jadikan hotel ni syurga? Ada buat bagi tajri entah bilik hotel bawah lagu duk main sungai, duk lalu kat bawah dah ada dah. Dia buat pula bilik see-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bilik see-through. Okey. Nabi SAW kata syurga ni ada bilik-bilik, yang bilik itu orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bila Nabi kata lagu tu, faqala a'rabi, bangkit satu Arab Badui. Dia kata ni macam mana ni, aku tak boleh bayang ni. Dia tak boleh bayang. Kita lah ni dah jumpa dah, bukan kata bayang, jumpa dah. Bilik hotel daripada katil dengan pancong duk nampak. Tak karut ke tuan-tuan? Dia buat see-through. Tak boleh cerita dia kita masuk pergi. Bini duk tengok daripada katil tu. Kata anda duk buat lagu ni. Tengok kau tu. Kata tengok kau tu. See-through. Syurga tak apalah. Dia tak ada kencing berak. Dia tak ada apa. Dia kira duk dalam tu lagu duk. Ini dunia tuan-tuan. Pergi kena apa agak sikit dia nak kena pergi. Kawan ni lagu duk tengok lagu tu. Tak lalu kita. Tapi di syurga esok dia kata apa? Dia kata orang dalam boleh tengok luar, luar boleh tengok dalam. Faqama a'rabi, bangkit Arab Badui ni.
Dia faqala liman hiya ya Rasulullah. Bedui ni tanya, dia kata ya Rasulullah, ni siapa nanti dapat bilik ni? Bedui sudah syok. Siapa nanti dapat bilik sitru ni? Qal liman atabal kalam. Nabi kata orang yang akan dapat bilik syurga yang sitru, boleh tengok luar dalam ni, ialah orang yang masa hidup di atas dunia cakap baik. Atabal kalam, perkataan yang keluar daripada mulut dia, Masya Allah, tak ada siapa sakit hati. Dia cakap orang dengar semua acceptable, boleh terima. Dia marah pun orang tak sakit hati. Dia nasihat lagi lah orang rasa bersalah bila dengar nasihat dia. Macam tu. Wa at'amat ta'am, orang yang di atas dunia dulu dia suka belanja orang makan. Tambah bulan puasa ni, belanja orang buka puasa, kita dapat pahala macam dia, tak kurang walau 1 hun pun. Kita pun puasa, dia pun puasa, kita dapat double pahala puasa pasal kita bagi dia buka puasa. Wa adamas siyam, orang yang puasa jaga sepanjang masa. Wa shalla lillahi bil-lail wan nasun niyam. Dan orang yang dapat bilik itu adalah orang yang waktu malam orang tidur dia duduk sembahyang. Dan dia main umur-umur kita ni malam mesti bangkit lah. Mesti bangkit. Bukan bangkit sembahyang, bangkit pergi pancok. Mesti bangkit. Baru tidur saat pukul 12, pukul 2 bangkit lah. Okay lah, masuk buka lampu, pupang ambil, buang air, main tidur balik. Lagi 2 jam, pukul 4 bangkit pula, masuk pancok pula. Nak main tidur lagi dah. Buahlah 2 rakaat dulu. Tapi dia yang tidur apa ni pukul 2, saat lagi pukul 4 kunti bangkit lagi. Asal lagi lah sembahyang lah. Tak sembahyang. Nampak tuan, kita ni selalu yang duk jadi kot tengah duk kacau kita ni iblis lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini orang yang akan mendapat syurga yang biliknya sitru. Mudah-mudahan Ramadan ini kita akan dapat mempertingkatkan lagi amalan kita yang kurang banyak ni. Nah, mudah-mudahan. Kita sambung bacaan kitab tu, baru baca